Okay. This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina himmataka wanshul alaina min khazahimi rahmatika ya ahraman rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, thank you. Terima kasih Safwan. Okay. Okay, kita teruskan. Okay, hari ini kita akan belajar bab 7 iaitu bab kadar tindak balas. Okay, dan yang terakhir adalah bab 8 bahan buatan dalam industri. Sebelum cikgu lupa, sesiapa yang masih belum hantar poster infografi, cikgu harap boleh hantar selewat-lewatnya hari Ahad ini. Okay, dah lebih masa seminggu dah. Cikgu dah bagi masa sebelum cuti sekolah lagi. Okay, cikgu harap minggu ni boleh siapkan. Bukan susah sangat. Alright, then untuk bab 8 tu kerana kamu telah buat poster infografi, jadi cikgu beranggapan semua orang telah membaca apakah isi kandungan bab 8. So nanti bila masuk bab 8 kita akan pilih beberapa pelajar untuk buat presentation dan terus jawab soalan. Okay? Bukan cikgu. Saya tak ada makna untuk buat yang poster tu. Okey, sesiapa yang tiada partner, buatlah secara individu kerana ada kawan-kawan kamu juga yang hantar secara individu. Okey, tak payahlah fikir ada partner ke tak partner. Buat je secara individu untuk keempat-empat subtopik. Boleh Safwan ya? Boleh, tapi saya tak ada komputer. Tak ada komputer? Tak ada. Kamu boleh je buat atas kertas, tulis di atas kertas A4 kosong tu secara kreatif. Dia ambil gambar hantar kat cikgu, tak ada masalah. Handwriting je Safwan, boleh? Buat macam Fata Minda. Dekat cikgu tengok dekat internet pun ada yang nota-nota yang kreatif menggunakan handwriting saja pun ada. Boleh guna phone. Fida kata boleh guna phone. So tak ada masalah ya Fida guna. Okay Safwan? Canva tu apa? Canva tu apa? Astaghfirullahaladzim. Safwan, apps. Okay, dia kamu just Google. Kalau kamu guna MOE, sebenarnya dalam tu ada Canva for Education. Free saja. Jadi gunakan email MOE kamu untuk gunakan Canva. Okay? Kalau guna email biasa, banyak benda yang tak ada. Yang premium kena bayar. Bila kita guna yang email MOE tu, The5 tu, ada dah bagi dah Canva for Education. So gunakan sebaik-baiknya apa yang kerajaan bagi. Cikgu tak cukup duit lah nak beli Canva. Tak payah beli. Cikgu kata guna je email MOE. Dalam tu ada Canva. Kamu sign up guna MOE. Free je lah. Bila masa kena beli. Kamu Google Canva. Dia terus keluar. Tak payah download ke apa. Okey. Cikgu kalau nak dapat talian hayat dari kelas lain boleh tak? Kelas lain? Itu terpulang kepada kamu lah. Maksudnya ambil satu orang dari kelas lain tolong saya. Terpulang, tapi janganlah beritahu cikgu. Itu kan mengikut inisiatif masing-masing. Boleh? Kalau orang tu nak tolong lah. Okey ya? Boleh Safwan? Jadi sesiapa yang tak ada grup tu, buat secara individu hantar kat cikgu je. Yang penting kamu baca dah konten kandungan bagi bab 8. Tu sebenarnya cikgu nak. Okey ya? So hari ni kita masuk kepada bab 7 kadar tindak balas, iaitu subtopik pertama adalah penentuan kadar tindak balas. Okey, sebagai pengenal, di akhir pengajaran hari ini, di akhir pengajaran nanti diharap kamu semua boleh menyatakan maksud kadar tindak balas, kemudian boleh mengenal pasti perubahan yang boleh kita perhatikan pada bahan ataupun hasil tindak balas untuk menentukan kadar tindak balas dan menentukan kadar tindak balas purata, ini pengiraan, dan juga menentukan kadar tindak balas pada masa tertentu daripada graf, ini pun pengiraan. Okay, jadi semua orang cikgu harap ada kalkulator sekali ya. Dan cikgu galakkan kamu lukis graf. Adakah sesiapa yang melukis graf tersebut? Cikgu galakkan. Okay, so nanti kalau tak buat lagi lepas-lepas ni bolehlah buat ya graf tersebut. Kita nak gunakan dalam pembelajaran sekejap lagi. Okay, so gambar yang pertama ni ada gula dipanaskan dengan suhu 40 darjah Celsius dan 70 darjah Celsius gula dilarutkan dalam air. Okey, dalam bika manakah gula melarut lebih cepat?
Of course, yang 70 darjah. Okay. So kesimpulannya, apabila suhu tinggi, gula larut lebih cepat. Betul tak? Ni air. Betul. Okay. So ini merupakan satu tindak balas yang ada di rumah kita. Iaitu di sini melibatkan faktor suhu. Apabila suhu tinggi, tindak balas lebih cepat. So kita akan belajar dalam bab kadar tindak balas ni. So salah satu faktor yang menentukan kadar tindak balas adalah faktor suhu. Cuma hari ni kita tak masuk kepada faktor lagi. Okey, satu lagi yang kita aplikasikan di rumah. Bila masak daging, kenapa kita potong kepada kepingan lebih kecil? Saya tahu. Supaya tunggu kejap. Betul lah. Kenapa kena potong lagi jadi kecil Cikgu tanya ni, awak tanya balik pula. Kenapa? Siapa yang selalu masak ni? Kenapa kita potong kepada kepingan kecil? Supaya cepat masak. Kenapa daging tu cepat masak apabila saiz dia kecil? Sebab dia tak perlukan apa, kalau saiz dia besar jadi haba nak kena macam travel lagi jauh. Travel lagi jauh. Okey, sebenarnya ini adalah faktor saiz. Okey, yang mempengaruhi kadar tindak balas juga. Apabila saiz kecil, kita kata jumlah luas permukaan yang terdedah kepada tindak balas itu besar. Okay, kalau macam kita masak daging ni, apabila saiz kecil, jumlah luas permukaan yang menyerap haba lebih besar. Berbanding saiz besar, jumlah luas permukaannya kecil. Okay, sebab tu apabila saiz kecil, daging lebih cepat masak. Okay. Okay, ini adalah aplikasi-aplikasi kadar tindak balas dalam kehidupan seharian kita. So hari ini kita berkenalan dengan pengelasan dulu. Ada tindak balas yang cepat dan ada tindak balas yang lambat. Okey, cuba bagi contoh tindak balas yang perlahan. Tindak balas apa yang lambat, yang perlahan? Ada siapa boleh bagi contoh? Apa? Dalam kehidupan seharian. Ya. Ubat gegat. Bukan. Nama tindak balas. Itu bahan. Tindak balas yang berlaku di sekeliling kita, ataupun yang badan kita alami ke. Tindak balas yang lambat apa? Ada contoh? Sebenarnya kamu boleh rujuk dalam buku teks. Apa contoh tindak balas perlahan? Okey, kamu bernafas. Apa nama proses tindak balas tu? Respirasi. Kalau respirasi. Okey, respirasi tu adalah contoh tindak balas yang perlahan. Okey, lagi satu tumbuhan hijau menghasilkan gas karbon dioksida. Apa nama proses tu? Tindak balas apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Okey, itu pun merupakan contoh tindak balas yang perlahan, lambat. Okey, besi kalau kita biarkan dia akan berkarat. Itu proses pengaratan. Pengaratan mengambil masa yang lama. Jadi itu contoh tindak balas yang perlahan. Okey, kalau tindak balas yang cepat, kamu belajar banyak tindak balas kan? Apa contoh tindak balas yang cepat? Terus berlaku. Itu maksud cepat, masa dia pendek. Pembakaran gas. Pembakaran gas. Abang dulu tak dengar? Pembakaran gas. Pembakaran gas. Okey, betul. Pembakaran gas. Kemudian contohnya kamu belajar dalam topik sebelum ni, tindak balas asid dengan logam. Kita tindak balaskan magnesium dalam asid hidrofluorid. Terus ada gas terbebas. Itu contoh tindak balas yang cepat. Okey, so kita lihat contoh-contoh lain. Okey, tindak balas cepat, sel elektrik, nyala mancis, pembakaran bunga api, pembakaran gas. Ini contoh tindak balas cepat. Tengok istilah dia, bila sebut tindak balas cepat. Okey, bagi contoh tindak balas yang perlahan, perebutan buah. Kenapa Safwan? Pengaratan logam. Penampayan tu apa? Oh, sekejap. Fotosintesis, kakisan, penampayan. Penampakan tapai tak? Tak pernah. Tak pernah ya? Okay, penampaian ni adalah proses glukosa. Okay, kita tambahkan dengan yeast dan kita akan simpan beberapa hari, dia akan terurai, menghasilkan gas karbon dioksida dan juga alkohol. Okay, kalau glukosa dihasilkan etanol. So contoh yang biasa buat di rumah, kita gunakan tapai. Tapai adalah glukosa ataupun pulut. Tapai pulut, tapai ubi, itu adalah glukosa. Okay, dan kalau atuk-atuk dulu dibuat, dia akan peramkan, masukkan ragi tu seperti yeast dan simpan, balut dengan daun ni, simpan bawah katil orang dulu. Dia peram beberapa hari dan barulah
kita boleh makan. Itu masuk penapaian, tindak balas lambat. Boleh tak? Tak pernah tengok capai ke budak-budak sekarang ni? Pernah cikgu. Pernah cikgu, pernah. Safwan je tak pernah kan? Dia orang bandar. Hey. Okey, so sekarang kamu dah tahu tindak balas perlahan dan tindak balas cepat. Jadi di situ kamu boleh kaitkan dengan masa. Apabila tindak balas perlahan, masanya panjang. Okey, kita tak boleh sebut masa cepat atau masa lambat. Istilahnya mesti masa panjang. Okey? Dan kalau tindak balas cepat, masanya pendek ataupun masanya singkat. So istilah-istilah ni kena betul. Kalau kamu kata masa cepat, salah. Cepat untuk tindak balas. Okey. Jadi kesimpulannya, semakin cepat tindak balas, semakin pendek masa. Ataupun sebaliknya, semakin perlahan tindak balas, semakin panjang masa tindak balas diambil. Okey, setakat ni boleh? Hubungan antara tindak balas dengan masa. Ada soalan? Boleh tak? Baru pengenalan. Okey. Kamu dah tahu jenis tindak balas perlahan dan tindak balas cepat. So kita pergi kepada apakah maksud kadar tindak balas. Tadi ada perkataan tindak balas sahaja. Sekarang ada perkataan kadar. Bila ada perkataan kadar, menunjukkan di sini ada nilai. Okey, so kadar tindak balas ini kita boleh ukur. Jadi kita tengok apakah maksud kadar tindak balas. Ia merupakan perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas terhadap masa yang diambil untuk perubahan berlaku. Ataupun kita boleh cakap perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Per unit masa ni maksudnya untuk 1 saat, per saat ataupun untuk 1 minit. Itu maksud per unit masa. So masa biasanya guna saat ataupun minit. Okay, kalau nak guna jam pun tak apa, tapi biasanya jarang-jarang kita guna jam. Okay, so dalam exam kamu boleh jawab bahan tindak balas atau hasil tindak balas ni salah satu sahaja ya. Jadi kita tengok kita nak ukur bahan tindak balas ataupun kita nak ukur hasil tindak balas bergantung kepada tindak balas tersebut. Jadi apakah kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas yang kita ukur? Okey, ini adalah contoh-contoh kuantiti yang boleh kita ukur untuk menentukan kadar tindak balas. Contohnya yang glamour, yang ni lah yang glamour, yang popular. Okey, kalau tindak balas itu menghasilkan gas, so kita boleh ukur isi padu gas yang terbebas per unit masa. Maksudnya kita rekodkan isi padu gas yang terbebas contohnya setiap 30 saat, setiap 60 saat dan nanti kita akan kira berdasarkan rekod tersebut untuk 1 saat. Okay, ataupun kita ambil masa untuk mendakan terbentuk. Daripada tak ada mendakan, so kita tindak balaskan 2 larutan dapat mendakan. Okey, kita ambil masa mendakan itu terbentuk. Okey, ataupun perubahan jisim, perubahan warna, perubahan pH dan perubahan kepekatan larutan. Tapi normally 2 ini yang kita guna. Okey. Okey, perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Okay, kita lihat contoh-contoh ni. Kamu ini sebenarnya dalam buku teks. Okay. Tadi kita kata nak ukur kadar tindak balas, kita boleh lihat isi padu gas ke, pembentukan mendakan ke dan sebagainya. So ini beberapa contoh tindak balas. Okay, tindak balas yang pertama ini adalah antara larutan argentum nitrat dan larutan natrium fluorida. Okay, kamu lihat kedua larutan ini merupakan 2 larutan garam. So bila sebut larutan, ini merupakan 2 garam larut. Jadi masih ingat belajar, baru je belajar bab asid base dan garam, 2 garam larut bertindak balas, kita akan dapat 1 garam tak larut dan satu lagi adalah garam larut. Okey. Boleh cikgu tanya apa nama tindak balas ni? Ingat lagi tak apa nama tindak balas penyediaan garam tak larut ni sebenarnya? Tindak balas apa ni? Ada siapa ingat? Baru belajar bab garam. Tindak balas penguraian ganda 2. Okey, so apabila terdapat garam tak larut, ini kita nampak dia dalam bentuk mendakan. So mostly, kebanyakan garam tak larut mendakan putih. Yang ada warna adalah mendakan kuning iaitu plumbum 2 iodida. Tolong ingat ya. Okey, sekarang
Pembentukan benda akan berlaku dalam tindak balas pembentukan garam tak larut. So kita buat persamaan kimia dia satu. Sekejap. Argentum nitrat bertindak balas dengan natrium klorida. Okey, masih ingat bagi tindak balas penguraian ganda 2 kita tukar pasangan ion. So argentum kawan dengan klorida, natrium kawan dengan nitrat. So, kita dapat argentum klorida dan natrium nitrat. Okey, mana satu garam tak larut kita? Ini dia pekerjaan. Okey, argentum klorida merupakan garam tak larut, jadi kita akan nampak dia dalam bentuk mendakan warna putih. Okey, pengertiannya mendakan putih terbentuk. So di sini dia kata ini adalah keadaan sebelum tindak balas. Okey, ini adalah selepas tindak balas. Kalau kita biarkan berapa minit, mendakan itu akan termendak ke bawah. Kenapa letak tanda X ini? Kerana kita akan rekodkan masa tanda X hilang dari penglihatan. Mata mesti tengok dari atas ni mata kita. Jadi masa buat eksperimen ni sebenarnya pelajar kena lihat dari atas dalam kon, bukan dari tepi. So kita akan, bila kita tambahkan kedua-dua larutan, terus pada masa yang sama kita akan start jam running. Okey, kita akan goncang kelalang kon sehingga tanda X tu tidak kelihatan dari penglihatan, bukannya hilang. Okey, masa diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Kalau kata tanda X hilang, salah. Okey, dia tak hilang, dia ada, cuma tidak kelihatan. Atau kita tulis hilang dari penglihatan, hilang dari pandangan, baru betul. Okey, boleh ya? So daripada situ kita boleh ukur kuantiti mendakan yang terbentuk. Ini salah satu cara untuk menentukan kadar tindak balas. Okey, contoh yang kedua, pengurangan jisim bahan tindak balas. Okey, contoh di sini adalah tindak balas antara asid nitrik dengan batu kapur. Okey, cuba kita lihat persamaan kimia dia. Okey, ini adalah tindak balas antara asid dengan karbonat logam. Okey, mesti dapat apa? Ini semua dah berkait dengan tindak balas. Bab-bab yang kamu belajar sebelum ini. So, ini adalah tindak balas antara asid dengan karbonat logam. Okey, menghasilkan garam. Garamnya apa? Hidrogen keluar, kalsium ganti tempat hidrogen. So, dapat garamnya kalsium nitrat. Okey, dan ada air dan gas karbon dioksida. Okey, kalau ada karbonat, mesti ada gas karbon dioksida. So, kita tengok dah seimbang ke belum. NO3 ni ada 2, jadi kita letak 2 di depan. H2, dah sama dah. H pun 2. Okey. Okey, pengurangan jisim bahan tindak balas juga boleh berlaku dalam tindak balas yang menghasilkan gas. Okey, so gambar ini menunjukkan tindak balas antara asid nitrik dengan batu kapur membentuk kalsium nitrat, karbon dioksida dan air. Kehilangan jisim batu kapur dapat diukur menggunakan penimbang elektronik. Okey, biasanya batu kapur ini adalah batu kapur. Disebut batu kapur, dia adalah kalsium karbonat dan dia adalah dalam bentuk pepejal. Okey, contohnya mula-mula mungkin 10 gram. Apabila habis bertindak balas, kita akan lihat jisim batu kapur ni akan berkurang kerana ia telah bertindak balas dengan asid nitrik. Okey, so kita akan tengok awal dan akhir. Daripada situ kita akan lihat, kita akan tolakkan dan kita akan ukur jisim batu kapur itu, perubahan jisim batu kapur itu terhadap masa. Dan masa kita akan rekodkanlah di tindak balas terhadap masa. Mesti setiap kali eksperimen yang melibatkan kadar tindak balas, kita mesti rekodkan masa tindak balas. Okay, contoh yang ketiga, ini adalah tindak balas antara asid hidroklorik dan magnesium. Okay, kita buat persamaan kimia dia dulu. Apakah gas yang terbebas di sini? Asid bertindak balas dengan logam reaktif akan dapat garam, magnesium klorida dan gas hidrogen. Okay, so ini dia punya, kenapa kita sambung ini, kita panggil Picagari untuk mengumpul isi padu gas yang terbebas.
Okay, so penambahan isi padu gas. Kenapa kat sini perkataannya penambahan? Kerana di sini adalah hasil. Kalau tadi pengurangan jisim, kerana jisim itu adalah bahan tindak balas. So bahan tindak balas ni dia akan berkurang, yang bertambah adalah hasil tindak balas. Okay, so penambahan isi padu gas berlaku bagi tindak balas yang menghasilkan gas. Okay, gambar menunjukkan tindak balas antara asid hidroklorik dengan magnesium. Dalam tindak balas ini, magnesium klorida dan gas hidrogen terbentuk. So, gas hidrogen dikumpul dan isi padu gas diukur menggunakan picagari gas. Okay, bukan picagari biasa yang injection tu ya. Ini picagari gas. Okay, so nanti kita akan ambil masa sehingga tindak balas ini selesai. Maksudnya sehingga isi padu gas ini mencapai tahap maksimum. So, kita akan stopkan masa tersebut. Okey, itu adalah contoh-contoh bagi perubahan-perubahan dalam tindak balas yang kita gunakan untuk mengukur kadar tindak balas. So di sini tadi kita dah berkenalan dengan istilah kalau tindak balas cepat, masa tindak balas adalah singkat atau pendek. Okey, oleh itu kita kata kadar tindak balas adalah tinggi. So bila guna perkataan kadar, istilahnya mesti tinggi. Tindak balas cepat, kadar tindak balas tinggi. Okay, sebaliknya, kalau tindak balas perlahan, masa tindak balas panjang, maka tindak balas adalah rendah. Cikgu garis ni kerana apa? Kerana istilah ni sangat penting. Kerana student kadang-kadang dia salah tulis istilah terus tak dapat markah. Student akan tulis kadar tindak balas cepat. Okey, terus kosong markah. Okey, ingat ya, bila perkataan kadar ada nilai, kita akan belajar nak kira dia. Okey, jadi bila ada nilai mesti guna istilah tinggi atau rendah. Ataupun boleh guna bertambah, berkurang. Itu boleh. Okey, kadar tindak balas bertambah, kadar tindak balas berkurang. Menunjukkan nilai. Okey, ada soalan? Ada soalan? Belum lagi? Dia belum masuk. Okey, apakah unit kadar tindak balas? Okey, unit ini bergantung kepada kuantiti yang kita ukur untuk menentukan kadar tindak balas. Kalau contohnya kita ukur jisim tadi, so unitnya adalah gram per saat atau gram per minit. Kalau kita ukur isi padu gas, unitnya sentimeter padu per saat. Okey, kalau ukur kepekatan, unitnya mol per desimeter padu per saat. Okey, bergantung kepada kuantiti yang kita ukur dalam tindak balas tersebut. Okey, kita pergi kepada nak ukur. Kita nak belajar macam mana nak ukur kadar tindak balas. So, ada dua jenis kadar tindak balas iaitu kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, kita lihat analogi dulu bagi kedua-dua kadar tindak balas ni. Okey, sebuah kereta dalam perjalanan sejauh 400 km. Okey, oleh kerana keadaan trafik sentiasa berubah, pemandu kereta tak dapat kekalkan satu kelajuan tetap dan ambil masa selama 4 jam. Kelajuannya 400, okey, 4 jam untuk sampai ke destinasi. So daripada sini kita kata kelajuan purata kereta adalah 100 km per jam. Macam mana dapat 100 ni? Okey, kita buat 400 km bahagi 4 jam. So dapat kelajuan purata dia atau laju purata adalah 100 km per jam. Okey, ini disamakan juga dengan kadar tindak balas purata. Kita ambil total isi padu gas bahagi jumlah masa tindak balas. Itu adalah purata. Okey, macam kamu kira purata apa? Purata bilangan pelajar lelaki yang masuk menyertai satuan BM contohnya. Okey? Okey, satu lagi kita ada kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, analoginya pegawai polis trafik menghala kamera kelajuan ke arah kereta tersebut kerana bergerak dengan kelajuan melebihi had laju. Okay, pada masa tu, kamera tu rekodkan kelajuan kereta adalah 140 km per jam. Okay, pada ketika itu. So, kelajuan ini kita anggap, kita samakan dia dengan kadar tindak balas pada masa tertentu. Maksudnya, soalan tu akan sebut pada saat keberapa. Okay, dia akan sebut macam tu. Tiada perkataan purata. Okay, itu adalah analogi bagi kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Okay, kita lihat dulu kadar tindak balas purata. Ia merupakan nilai purata bagi tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Okay,
Kalau ni adalah bentuk graf, lengkung graf yang akan kamu sentiasa jumpa sebab kebanyakan tindak balas kita membebaskan gas. So kalau tindak balas yang membebaskan gas, bentuk grafnya adalah begini. Kenapa kat sini ada isi padu gas yang maksimum? Okey, pada masa ini menunjukkan tindak balas telah terlengkap. Okey. T ni menunjukkan tindak balas telah lengkap. So tindak balas berhenti di sini. Okey, so kalau soalan kata kira keadaan tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas, jadi kamu ambil isi padu gas maksimum bahagi masa di mana masa di mana tindak balas mula lengkap ataupun tindak balas mula berhenti. Okey, so just ambil V bahagi T. Itu untuk kira tindak balas purata, kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Okey, isi padu maksimum gas bahagi masa di mana tindak balas mula berhenti ataupun tindak balas telah lengkap. Okey, dan mesti ada unit. Kenapa unitnya cm padu per saat? Kamu lihat di sini, paksi Y kita adalah cm padu V bahagi paksi X kita adalah saat. Okey, so dapatlah unitnya sentimeter padu per saat. Ada soalan tak di sini untuk kira kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas? Ada perkataan purata ya? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada? Tak ada cikgu. Okey. Kita lihat pula kadar tindak balas purata dalam T1 saat yang pertama. Okey, kalau soalan kata kira kadar tindak balas purata dalam 10 saat pertama. Okay, tapi mesti ada perkataan purata. Jadi caranya macam mana? Sama je. Ambil isi padu gas pada 10 saat pertama tu. Contohnya kat sini T1. So tengok T1 berapa dia punya isi padu gas. So ambil saja V1 bahagi T1. Okey, kenapa tolak kosong? Sebab ini yang pertama. So tolaklah dengan kosong. Tak tolak pun tak apa. Okey. Tetapi kalau soalan kata kira kadar tindak balas purata dari T1 hingga T2. Okey, T1 hingga T2 saja. Jadi kamu kena ambil isi padu yang ini saja. Okey, antara T1 hingga T2. Jadi isi padunya V2 tolak V1. So masa adalah T2 tolak T1. Dia nak kadar tindak balas di sini sahaja. Okey. So nanti kita tengok soalan-soalan contoh ya. Okey, itu adalah kadar tindak balas purata. Tidak menggunakan graf sebenarnya, hanya menggunakan jadual jika diberi. Kalau tak ada jadual, kamu rujuklah nilai itu daripada graf yang dibagi. Okey, kita pergi kepada kadar tindak balas pada masa tertentu. Ini yang kamu kena buat kerja sikit. Kerja banyak. Okey, apa dia pada masa tertentu? Kadar tindak balas berlaku pada ketika itu sahaja. Okey, macam mana nak dapat? Mesti dapat daripada data eksperimen. Okey, pelajar mesti plot graf dulu. Mesti ada graf. Okey, mesti kita untuk ini kadar tindak balas pada masa tertentu mesti guna graf. So, kamu kena lukis graf kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Contohnya, graf isi padu melawan masa. Okey, apa yang perlu kita buat pada graf tersebut? Contohnya dia kata kira kadar tindak balas pada masa T. Okey, so kamu kena buatkan dotted line sampai lengkung. So ini adalah isi padu untuk T. Okey, dan apa kamu perlu buat? Kamu kena lukis tangent pada lengkung tersebut yang menyentuh titik T tu. Okey, tahu tak tangent apa? Pernah dengar perkataan tangent? Tangent adalah garis lurus yang hanya menyentuh titik itu sahaja. Contohnya kalau kat sebelah ni ada titik lain, jangan sentuh titik lain. Hanya sentuh titik yang kita nak cari itu sahaja. Sentuh satu titik sahaja dan buatkan garis lurus. Okey dan? Okey, bila kamu dah dapat garis lurus, cikgu galakkan kamu ada kotak-kotak kecil pada kertas graf kan? Okey, digalakkan berhenti. Hujung ni kamu berhenti pada bucu persegi kotak graf tu. Okay, dalam kertas graf ada kotak kecil-kecil kan? Okey, cari tempat berhenti pada bucu. Maksudnya tempat yang di mana koordinat dia boleh dibaca. So di sini kamu akan dapat X1, Y1. Okey, bacakan koordinat dia di sini. Bawah ni dapatkan X2, Y2. Okey, so kita ada dua pasangan koordinat.
Okey, untuk lebih mudah kamu lukiskan segitiga. Kenapa lukis segitiga? Nak nampak jelas. Okey, senang nak tengok dia punya koordinat. Okey, dia kata segitiga boleh dilukis dalam pelbagai saiz. Bergantung kepada kamu nak lukis saiz macam mana. Cuma digalakkan lebih besar saiz segitiga, lebih tepat perhitungan nilai kecerunan tangen. Okey. Cuma nak ingatkan jangan lukis garis lurus ini melalui masuk dalam. Maksudnya melintasi lengkung, masuk bawah. Tak boleh. Macam ni contohnya. Jangan macam tu. Dia mesti atas lengkung dan menyentuh titik tersebut. Okey ya. Okey, dah ada dua koordinat, kita kena cari kecerunan tangen. Kenapa cari kecerunan tangen? Kerana kecerunan tangen ini adalah kadar tindak balas kita. Okey, so macam mana cari kecerunan? Nilai kalau matematik M1 X perubahan Y bahagi perubahan X. Itu adalah rumus kecerunan. Dah belajar belum kecerunan dalam matematik? Dah. Dah cikgu. Dah. Okey, ini rumus kecerunan kan? Masih salah je. Okey, Y bahagi X. Okey, ataupun perubahan Y bahagi perubahan X. Okey, ini adalah perubahan Y, ini adalah perubahan X. Okey, so kamu kirakan kecerunan tangen tu, garis lurus tersebut. Jadi nilai kecerunan itu adalah nilai kadar tindak balas. Boleh tak? Boleh cikgu. So nanti lepas ni kamu cuba lukis graf sendiri ya, dan cuba kirakan kecerunan bagi latihan kejap lagi, okey? Barulah kamu nampak macam mana nak buat tangen tu. Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Boleh rujuk buku teks tak? Ini muka surat 227 ya, dan sebelah dia 228. Okey. Okey, seorang murid menambah ketulan magnesium karbonat secara berlebihan ke dalam asid sulfurik. Okey, isi padu gas karbon dioksida yang terbebas dikumpulkan di dalam picagari gas dan isi padu gas direkod dalam jadual 7.2 dalam setiap selang masa 1 minit. Selang masa tu maksudnya setiap 1 minit direkodkan isi padu gas yang terbebas. Okey, cikgu tinggalkan A dulu. Kita tinggal A dulu kita tengok B dulu. Hitung kadar tindak balas purata yang berikut. Okey, bila purata guna jadual saja sebab dah ada data di sini. Okey, dalam minit kelima. Ada perkataan dalam. Mana minit kelima? Ini. Okey, adakah bila dia kata dalam minit kelima, macam mana kita nak kira? Adakah kita ambil isi padu yang 63 tolak kosong ataupun 63 tolak 58? Mana satu? Kalau soalan kata dalam minit kelima, kamu kena tolak yang sebelumnya. Okey? Jangan tolak yang ke depan ni. Okey, itu pada minit kelima. Kalau soalan kata pada minit kelima, barulah kita ambil 63 tolak kosong. Itu perkataan pada. Sekarang perkataan dia dalam. Dalam ni mesti minit yang dia nak tu tolak minit sebelumnya. Jadi dia mesti isi padu gas sekarang 63 tolak yang sebelumnya, minit yang keempat 58. Okay, bahagi masa adalah 5 tolak 4. Okey, kalau takut lupa unit, terus tulis unit dekat sini. Unit ni adalah sentimeter padu, unit bawah ni adalah minit. Okey, bukan saat ya. Okey, bila kita selesaikan akan dapat jawapannya adalah berapa tu? 63 tolak 8. Dapat 5 ya? Dapat 5. 5 sentimeter padu per minit. Atau nak tulis 5 sentimeter padu per minit pun boleh. Sama je ya. Okey, boleh ya? So ingat ya, perkataan dalam ni mesti kira isi padu yang dia nak tu pada masa yang dia nak tolak yang sebelum. Kalau soalan kata pada minit kelima, just ambil isi padu tu tolak 0 saat. Okey.
Okey, yang kedua, bagi keseluruhan tindak balas. Okey, bila kata keseluruhan, kamu just ambil isi padu maksimum. Berapa isi padu maksimum guys? 70. Tetapi banyak 70 kat sini. Okey, so sekarang kita nak ambil masa yang mana? 70 cm padu nak bahagi masa yang mana? 7, 8, 9, 10. 7, okey? Ingat ya, ambil masa di mana tindak balas mula berhenti. Okey, maksudnya kat sini pada 7 minit tindak balas ini telah lengkap. So bahagi dengan 7 minit. So 70 bagi 7 kita dapat 10 cm padu per minit. Ingat ya, jangan lupa tulis unit kerana kalau exam pelajar jawab betul 10 tapi unit tak ada. So teruslah kosong markah. Okey? Okey, kita pergi kepada A. Plotkan graf. Okey, soalan kadar tindak balas ni memang banyak plot graf. Ya? Okey, plotkan graf isi padu melawan masa. Okey, lagi sekali dalam kimia, isi padu apa lawan apa, yang depan ni adalah paksi Y, yang belakang ni adalah paksi X. So kamu lihat graf yang dibagi tu, isi padu gas, paksi Y melawan masa, paksi X adalah masa, minit. Okey, then plotkan graf, pastikan kamu pindahkan semua titik yang ada pada kertas graf. Okey, dan kamu gunakan pensel untuk lukiskan lengkung. Lengkung tu mesti licin sekali sahaja, jangan double line. Okey ya. Di bawah ni mesti ada juga ya. Kosong-kosong ni sepatutnya ada tak? Mesti tanda juga sebab titik ni ada di sini. Okey? Okey, so A ni selesai. Untuk graf ni normally 3 markah. 3 markah tu apa dia? Pastikan kamu ada paksi. Kemudian paksi tu mesti ada label dan unit. Okey, tu 1 markah. Dan pindahkan semua titik. 1 markah dan satu lagi lengkung yang licin. Smooth curve. Okey, lengkung yang licin. Dan saiz graf mesti melebihi 50% kertas graf. Okey, kalau saiz kecil walaupun dapat 3, tolak 1 markah. Okay, jadi bila buat graf tu nak besarkan graf macam mana? Kamu besarkan pada paksi Y. Okay, so macam ni hanya maksimum paksi Y kita berapa? 70. Jadi kamu boleh besarkan dekat situ. Selangkan 2 kotak besar tu 10, 10. So dapatlah besar kertas graf kita. Macam tu nak besarkan graf. Okay, then soalan C. Berdasarkan graf yang diplot, hitung kadar tindak balas pada minit kedua. Okay, di sini tak ada perkataan purata. Ini maksudnya kadar tindak balas pada masa tertentu. Dia nak pada minit kedua. Jadi tengok pada contoh dia bagi. Minit kedua. Okey, berapa isi padu minit kedua? 40. Okey, kalau nak nampak pada graf biasanya student cikgu galakkan buat garis putus-putus. Nak tunjukkan pada minit kedua isi padunya adalah 40. So ini adalah titik dia. Okey. So ambil pembaris. Okey, buat tangent. Iaitu tangent yang menyentuh garis lurus yang menyentuh titik ini sahaja. Okey, titik ini sahaja. Okey. Dan tengok dia berhenti dekat bucu yang kecil ni kan. Kamu boleh baca koordinat dia. So yang ini atas ni koordinatnya berapa? 4, X 4, Y adalah berapa ni? 60 berapa? 64. Okey. Kemudian yang bawah ni koordinatnya ini adalah 0.2, 20. Cari koordinat tu, senang. Kini kemudian, ni dia buat segitiga tak? Nampak tak ada segitiga ni? Kamu nampak tak? Buatkan dotted line ya. Okey, satu lagi kenapa kena buat segitiga ni? Supaya pemeriksa nampak mana kamu punya tangent. Ni jalan kerja. Okey, so sekarang macam mana cari kadar tindak balas tu? Kamu cari kecerunan graf. Ni soalan C. So kita cari kecerunan sama dengan perubahan X, Y tolak perubahan X. So 64 tolak 20 bahagi 4 tolak 0.2. So atas ni adalah paksi Y, unitnya cm padu. Bawah ni adalah paksi X, unitnya minit. Boleh tak? Setakat ni okey tak? Boleh ikut tak? Macam mana nak kira kadar tindak balas pada masa tertentu? Boleh ikut tak ni? Lepas ni praktis ya untuk cari tangent. Okay, nanti ada latihan aktiviti 7.3 dan dalam modul sekali.
Okay, ni kita dapat jawapannya 11.58 cm padu per minit. So, kadar tindak balas kita adalah 11.58 cm padu per minit. Ingat, kadar tindak balas sama dengan nilai kecerunan graf. Semakin cerun, tinggi kecerunan graf tu, semakin tinggi kadar tindak balas. Kalau kita kira kadar tindak balas dekat sini, kadar tindak balasnya akan rendah. Kamu pun nampak lengkung ni. Okay, dia dah kurang, kecuraman dia dah kurang. Okay, ya. So, semakin bertambah masa, kadar tindak balas semakin rendah sebab tindak balas semakin lengkap dah. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tadi kita tengok aktiviti 7.3, muka surat 229. Kalau ada yang dah lukis, kamu boleh terus buat tangent sekejap lagi ya. Kalau yang ada lah yang dah lukis graf. Atau tak ada kertas graf kat rumah. Kalau tak ada kertas graf tu dah boleh keluarkan. Pergilah beli kertas graf. Okay. So soalan ini, dalam kehadiran mangan 4 oksida, hidrogen peroksida terurai menjadi air dan oksigen. Gas oksigen yang terbebas dikumpulkan di dalam picagari gas dan isi padu gas direkod pada setiap selang masa 0.5 minit ataupun 30 saat. Data diperoleh ditunjukkan dalam jadual 7.3. Okey, sebelum kita buat latihan ni, tindak balas ini adalah sebenarnya penguraian hidrogen peroksida H2O2. Ini persamaan dia. Dia akan terurai menghasilkan air dan gas oksigen. Okey, so persamaan ni seimbangkan. So 2. 2 kat atas tak payah. Salah. Lebih pula oksigen. Okey, ni adalah tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Tapi kamu nampak kat sini ada mangan 4 oksida. Ada tak mangan dalam tindak balas ni? Tak ada pun kan? Dalam persamaan tak ada. Sebenarnya mangan 4 oksida ni apa? Dia merupakan mangkin. So nanti kita akan jumpa apakah mangkin? Nanti kita akan belajar. So mangkin di sini adalah mangan 4 oksida. Kalau ingat dalam bab jadual berkala, sifat istimewa, salah satu ciri istimewa bagi logam peralihan adalah dia bertindak sebagai mangkin. So mangan ini merupakan unsur peralihan, mangan 4 oksida. Apa fungsi mangkin ni? Mangkin ini dia mempercepatkan tindak balas. Okey, tindak balas tu lebih cepat. Okey, kita berbalik kepada topik kita hari ini, nak menentukan kadar tindak balas. Okey, plot graf ni cikgu tinggal dulu, kita buat dulu yang nombor 2 ya. Hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Cuba kira kejap. Macam mana nak kira dia? Kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Mana minit pertama kita? Macam mana buat? Siapa boleh terangkan? Yang minit pertama tolak dengan minit 0.5. Ya. Okey, so kita kira isi padunya adalah 22 tolak 13.5 bahagi 1 tolak 0.5. Okey, cuba kira dapat berapa? Dapat 17. Berapa? 17. 17.0 ke? Tepat So apa unit dia? Sentimeter padu per minit. Okey, atas ni kan isi padu, sentimeter padu bahagi minit. Okey, bagus. Okey, B. Dalam minit kelima pula. Mana minit kelima? Ni. Okey. Macam mana nak kira isi padu, kadar tindak balas purata dalam minit kelima?
Mana tolak mana? Tolak yang sebelumnya. So 48 tolak 47 bahagi 5 tolak 4.5. Okey, berapa dapat ni? Berapa kelas? 2.0. 2? Ha. Okey. Okey, kamu lihat. Okey kelas, ada pembetulan sikit pada latihan aktiviti 7.3, soalan nombor 2. Okey, untuk A sebenarnya minit pertama, kadar tak balas purata pada minit pertama mestilah isi padu gas pada minit pertama tolak isi padu gas pada minit 0 minit ya. Sebab perkataannya adalah minit. So tak boleh tolak yang sebelah sebab ini setengah minit. So dia nak dalam tempoh 1 minit. So jawapan yang betul adalah 22 cm padu per minit. Dan juga pembetulan untuk pengiraan bagi kadar tiap balas purata pada minit kelima. Jadi kita mesti tolakkan isi padu gas pada minit kelima tolak isi padu gas pada minit yang keempat. So tempohnya mestilah selang masa 1 minit. Jadi tak boleh tolak dengan yang sebelah kerana sebelah ini adalah setengah minit. Okey, so harap pelajar-pelajar tolong betulkan jawapan pada perbincangan semasa kelas tadi. Terima kasih. Pada yang ini, nombor 1 dan nombor 3. Nombor 1 adalah plotkan graf isi padu melawan masa. So just senang je graf ni untuk dapat markah. Ini cikgu, kalau tak terang, sorry, cikgu scan guna telefon. Okay, nanti cikgu masukkan juga dalam file sebenar dia dalam grup untuk kamu buat rujukan. Okay, so bila kamu plotkan graf, pastikan Pak C ada label isi padu gas. Okay, serta unit sentimeter padu. Pak C X nya adalah masa, dia punya label unit adalah minit. Okay, kemudian pindahkan semua titik kepada kertas graf dan buat lengkung yang licin. Okay, sini ada kosong-kosong pun kena plot tanda juga. Okay, boleh tak untuk buat graf? Cikgu harap semua orang tak ada masalah untuk buat graf. Belajar teknik kan? Kan ada masalah buat graf. Ini satu kertas graf ni kamu tengok isi padu maksimumnya 50. Jadi kamu boleh besarkan dua kotak ni 10 unit. Okey, 2 cm ni 10 unit. Jadi graf kita akan besar lah. Jangan buat 10, 20, 30, 40, 50. Sampai sini je. Tu maksudnya graf kamu akan kecil. Okey, jadi nanti tolak 1 markah. Okey, boleh ya buat graf? Ada masalah tak? Belajar teknik semua pandai buat graf kan? Okay, sekarang kita nak nak hitung kadar tindak balas pada masa berikut. Okay, tak ada perkataan purata kan? Jadi ini mesti menggunakan graf, kita kena lukis tangent, kira kecerunan tangent. Okay, yang pertama pada 1.5 minit. Okay, macam mana nak kira ni? Okay, kamu cari 1.5 minit tu titiknya di mana? Okay, 1.5 minit ada dekat sini kan? So isi padunya adalah 28. Kalau ni sebenarnya 1.5 minit. Ini dia punya titik. Tak nampak sebab tak jelas cikgu guna pensel. Okay, nanti kamu buatkan dotted line. Okay, ini adalah titik dia. Sebenarnya kamu dah tandakan dekat lengkung. Dan ambil pembaris, buatkan garis lurus yang menyentuh titik itu dan kira kecerunan tangent tersebut. Ini adalah pengiraan cikgu. Okay, mungkin setiap orang dia akan dapat pengiraan yang berbeza. Jadi jangan bimbang, jawapannya nanti ada julat. Cuma biasanya jangan terlalu lari daripada julat tersebut. Kalau kamu buat betul-betul, buat dengan confident, dia mesti betul jawapan tu. Okay? So, macam biasa, bacakan koordinat pada titik yang pertama dan koordinat pada titik yang kedua. Kemudian kamu kira kecerunan. Okay, boleh kira pada kertas graf pun tak apa. Ataupun pada ruang jawapan. Jika ada ruang jawapan dalam exam, kamu buat pada ruang jawapan. Okay ya? So macam tadi kecerunan graf adalah perubahan Y bahagi perubahan X. So di sini dapatlah daripada pengiraan cikgu dapat kadar tindak balasnya adalah 10.5 cm padu per minit. So nanti kamu buatlah pengiraan kamu, cuba kamu buat. Jawapan biasanya tidak lari jauh 10.5, 10.6 macam tu. Boleh cuba ya? Boleh cuba lepas kelas ya? Banyak masa lepas ni. Kelas kita cepat habis ni.
Okey, yang kedua adalah pada 4 minit. So kamu kena carilah titik pada 4 minit mana yang atas ni. Buat satu lagi tangent yang menyentuh titik tersebut. Ni cikgu buat dekat atas ni 4 minit. Okey, ni titik dia. So ambil pembaris lagi sekali, buatkan tangent yang menyentuh titik itu je. Tadi dia kata lebih besar kamu punya segitiga, lebih tepat. Jadi ini cikgu buat kecil ni. Jadi kamu boleh buat lebih besar lagi. Okey. So jawapan cikgu dapat 4.0 cm padu per minit. Nanti kamu cuba jawab. Kirakan berapa yang kamu dapat. Cuma kamu jangan dia jawapan 4.0, 4 point something. Jangan dapat 5. 5 tu macam dah salah lah, jauh sangat. Tak boleh. Okey? Ada soalan tak kelas? Ada soalan tak kelas? Boleh buat tak rasa-rasanya? Boleh ke buat? Kamu kena hands on ya, buat ya. Kalau tak buat nanti kamu tak tahu macam mana nak dapat. Bermasalah nanti dalam exam. Okay, so cikgu tinggalkan ini, nanti kamu buat graf ni. Okay, dan kirakan kadar tidak balas pada 1.5 minit dan 4.0 minit. Okay, sebenarnya itu sahaja yang kita belajar hari ini. Dan cuba buka modul. Ada modul tak? Buka surat 162. Kita bincangkan nombor 1 je. Dah buka dah? Ada buku tak? Okey ya. So kita lihat soalan muka surat 162 ya. Soalannya, eksperimen dijalankan untuk menentukan kadar tindak balas 20 cm padu asid hidroklorik 0.5 mol per dm padu dengan kalsium karbonat berlebihan. Keputusan ditunjukkan di bawah. Okey, yang pertama disuruh tuliskan persamaan kimia. Siapa boleh bagi cikgu persamaan kimia? Dah banyak kali belajar dah ni. Asid hidroklorik bertindak balas dengan kalsium karbonat atau batu kapur nama dia. Okay, apa formula kimia asid hidroklorik? HCl. HCl. Okey, kalsium karbonat? CaCO3. Okey, so sekarang asid bertindak balas dengan karbonat logam, kita akan dapat garam, air dan gas karbon dioksida. Okey, bagi cikgu apakah nama garam yang terbentuk? Kalsium klorida. Kalsium klorida. Macam mana formula kimia kalsium klorida? Ada. Orang lain senyap aja. Sebab tu markah Abdullah ni tinggi kimia dia. CaCl2. Yeah, very good. CaCl2. Okay, yang lain tu tahu dah kan? H2O, CO2. Okay, dan kamu simbangkan persamaan 2, sini pun 2. Dah simbang. Okay. Okay, CaCl2 ni lah kesalahan popular yang pelajar selalu buat. Dia suka buat CaCl. Cikgu dah tahu dah mana kesalahan popular pelajar kan? Okay, nyatakan perubahan yang boleh kita lihat dan ukur. Okay, maksudnya sini nak tentukan kadar tindak balas. Apa yang kita boleh ukur? Apa yang kita boleh ukur kat sini untuk menentukan kadar tindak balas? Ada gas kan? So kita boleh ukur apa? Nak tentukan kadar tindak balas, apa yang kita boleh ukur di sini? Ada dua sebenarnya. Kita ada kalsium karbonat, kita boleh tengok GCM dia berkurang. Okay. Ataupun kita boleh tengok isi padu gas karbon dioksida di mana ini bertambah. So jawapannya di sini pertambahan isi padu gas karbon dioksida. Ataupun pengurangan gisim kalsium karbonat. Okay, normally kita ambil yang pertambahan isi padu gas sebab ini direkodkan isi padu gas. Kalsium karbonat. Okay. Okay, daripada situ nyatakan maksud kadar tindak balas.
Okey, apa maksud kadar tidak balas kita belajar secara umum tadi? Perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas per unit masa. Okey, itu secara umum. Tapi dia nak bagi tindak balas di atas. So, kita boleh sebut perubahan kuantiti bahan atau hasil tu ambil mana satu. Tengok dalam soalan ni, dia beri isi padu gas. So, kita ambil perubahan isi padu gas karbon dioksida dalam 1 saat. Okey, per unit masa itu tengok masa yang digunakan saat kan, per saat. Okey, so dalam 1 saat ataupun perubahan isi padu gas karbon dioksida per saat pun boleh. Okey? Aduh. Boleh tak? Okey, lukiskan radas untuk mengukur kadar tidak balas. Oleh kerana di sini kita ukur isi padu gas. Jadi ini adalah alat radasnya. Okey, di mana dalam kelangkon diletakkan asid hidroklorik serta kalsium karbonat. Kemudian kelangkon ini ditutup menggunakan gabus dan ada salur penghantar masuk ke dalam burette. Okey, dalam burette ini berisi air kerana kita nak kutip isi padu gas. Ini kita panggil kaedah sesaran air. So nanti akan ada gelembung gas kat dalam ni. Jadi bila gas masuk dalam burette, diisi burette, jadi isi padu air dalam burette ni akan semakin berkurang sebab gas dah isi. Dah ambil tempat air tu. So nanti bacaan itu direkodkan, kita akan rekodkan setiap 30 saat kan. Setiap 15 saat direkodkan bacaan burette. Pelajar akan rekodkan berapakah bacaan burette. Okay, so eksperimen ni sebenarnya kamu kena buat. Kalau kamu dah balik sekolah nanti, bolehlah buat eksperimen ni ya. Rasa-rasa nak balik sekolah tak ni? Ke dah best duduk rumah? Tak tahu. Nak balik ke tak balik? Tahu. Okey, soalan yang B, lukis graf kan. Itu nanti kamu lukis ya. Cikgu tak nak tunjukkan jawapannya di sini. So nanti lepas kelas ni kamu lukiskan graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa. Okey, daripada graf tentukan kadar tidak balas purata. Okey, kalau kadar tidak balas purata tak guna graf pun tak apa, kamu tengok saja pada jadual. Okey, so soalan yang pertama dia nak kadar tidak balas purata dalam minit pertama. Okey, kita tengok balik jadual tadi. Okey, dalam minit pertama, mana minit pertama kita? 60 saat. Tapi kamu tak boleh tolak 45 sebab disebut dalam minit pertama kita ambil seminit-seminit, jadi kamu kena tolak kosong. Okey? Sebab ini bukan minit pertama. Ni 45 minit tolak 45 saat, ini hanya berapa beza dia? 15 saat. Jangan salah tolak pula. Okey, so sekarang kita nak buat perkiraan dia. Kamu ambil isi padunya adalah 27 per isi padu 27 tolak kosong bagi 60 tolak kosong. Kenapa 60? Sebab 1 minit sama dengan 60 saat. Okey, so dapat di sini jawapan adalah 0.45 cm padu per saat. Hati-hati dengan unit. Okey, contoh dalam buku tadi per minit sebab unitnya masa adalah minit. Dalam soalan ni masa yang diberi adalah dikolek dalam saat. So unitnya sentimeter padu per saat. Okey, cuba kira yang ni pula. Kadar tak berpurata dalam minit kedua. Okey, isi padu mana nak tolak isi padu mana? Kita jadual. Minit kedua berapa saat? Minit kedua berapa saat? 120. 120. Jadi 120 saat isi padunya 42. Nak tolak yang mana? Sebab dia kata dalam minit kedua. Nak tolak mana? Mesti tolak minit pertama. Tolak yang ni. Sebab sebut minit kan, kamu tolak yang ni. Okey? Jangan tolak sebelah dia. Sebab ini 15 saat je beza dia. Sebab katanya minit. Jadi minit kedua tolak minit pertama. Tolak isi padu pada 60 saat. Ya, hati-hati So kat sini kita kirakan jawapan dia
Apa tadi kita? 42 tolak 27 bahagi 120 tolak 60. Okey, so dapat berapa jawapan? Cuba kira. Cuba kira je. .25. 0.25. Betul, unit apa unit? Apa unit dia? Padu per saat. Sentimeter padu per saat. Okay, very good. Okay, so hati-hati ya bila soalan ni. Okay, nombor 3, masa apabila tindak balas selesai. Okay, pada saat ke berapa tindak balas selesai? Tengok jadual. $135. 135 saat. Okay, di mana isi padu gas maksimum bermula pada 135 saat. Okay, daripada situ kita kira kadar tindak balas purata. So, berapa isi padu gas maksimum kita? 44 bahagi dia mula selesai pada 135 saat. Okay, so berapa jawapan ni? Berapa jawapan? Kosong point berapa? 0.326. Okey, betul. Unitnya sentimeter padu per saat. Okey. So normally kadar tindak balas kalau per saat dia punya nilai normally adalah 0 point something. Kalau kamu nak buat besar tu kamu salah kira. Kalau per minit tadi nilainya besar sikit. Okey, yang ini nombor 5, nombor 6 mesti guna graf sebab dia kata kadar tindak balas pada masa 30 saat, pada masa 105 saat. Jadi cikgu nak kamu cuba kira sendiri. Cuma cikgu bagi jawapan lah dekat sini ya untuk kamu punya rujukan. Tambah tolak 0.1. Tambah tolak 0.1 ni maksudnya kamu tolak 0.1 sini berapa yang diterima? 0.3 hingga 0.5. Ni jawapan yang diterima. Itu maksud tambah tolak 0.1. So unitnya mestilah sentimeter padu per saat. So nanti lepas ni buatkan graf kira kecurunan tangent. Okey. Yang 105 saat ni jawapan dia 0.217 tambah tolak 0.1 juga. Okey, so dapatkan jawapan dalam jurat ini. Okey, bandingkan kadar tindak balas pada 30 saat dan 105 saat. Tadi kita dah kira kan? Kadar tindak balas pada 30 saat dan 105 saat. Mana lebih tinggi? Kamu rasa mana lebih tinggi? Biasanya bentuk graf dia akan macam ni ya. Okey. Kalau 30 saat kat sini, 105 saat dekat sini. Mana lebih tinggi kadar tindak balasnya? Kamu tengok kecerunan graf. Mana lebih cerun? Mestilah yang bawah. So kita kata kamu buat perbandingan kadar tindak balas pada 30 saat lebih tinggi. Berbanding 105 saat. Ataupun kadar tindak balas pada 30 saat lebih tinggi daripada 105 saat. Okey, sebab apa? Terangkan jawapan. Sebab apa? Kerana kepekatan asid, dia guna asid apa tadi? Hidroklorik Kerana kepekatan asid hidroklorik berkurang dengan masa. Okey, yang menghadkan tindak balas ini adalah kepekatan asid hidroklorik. Okey, habis je kepekatan asid hidroklorik tu, maksudnya tindak balas telah selesai. Okey, kerana apa? Kalsium karbonat tadi kita letak secara berlebihan. Maksudnya habis tindak balas, masih ada lagi kalsium karbonat yang tidak bertindak balas sebab dia berlebihan. Okey.
Okay, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Kelas, so hari ni kamu pastikan boleh kira kadar tidak balas purata dan kadar tidak balas pada masa tertentu. Kadar tidak balas pada masa tertentu mesti menggunakan graf dan kamu kena lukis tangent kira kecerunan. Ada soalan ke Adila? Ya Muhammad? Nak tanya apa? Tak ada soalan? Okay, so lepas ni okay, baru pukul 9.30 jadi ada masa kimia. Jadi kamu jawab soalan latihan dalam modul ni. Okay, especially yang nombor 1 tu, buat graf dulu. Untuk soalan nombor 2 sampai nombor berapa dia? Nombor 2, nombor 3, cikgu akan bagi jawapan dia untuk kamu semak jawapan. Boleh ya, kelas? Dan aktiviti 7.3 tadi pun yang cikgu dah tunjuk graf cikgu, kamu boleh cuba buat graf sendiri. Lukiskan juga graf tersebut. Okay, ada soalan tak kelas? Senyap aja. Kalau tak ada, kita tamatkan di sini kelas kita. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Ya, apa? Okay, Safwan dan sesiapa yang masih belum infografik, sila hantar minggu ni, okay? So, itu sahaja kelas kita hari ni. So, buatlah tugasan cikgu suruh tu. Jangan lupa lukis graf tu. Cuba ya, jangan tak cuba. Okay, ada apa-apa masalah boleh PM cikgu. So, jaga diri. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu.